Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aisyar bin Muhammad Nasir, nombor metrik I2030557. Hari ini saya akan membentangkan tajuk Adab Talibul Hadis wa Adabul Muhaddis. Okey, bermula dengan pengenalan. Adab muhaddis dan adab talibul hadis adalah konsep penting dalam Islam yang berkaitan dengan etika dan perilaku yang harus dipegang oleh para muhaddis dan talibul hadis dalam mempelajari, mengumpulkan dan menyampaikan hadis. Adab muhaddis merujuk pada etika yang harus dipegang oleh seorang ahli hadis dalam menjalankan tugasnya, seperti menjaga akhlak yang baik, berpegang pada prinsip, kejujuran, kesabaran dalam mengumpulkan dan memilih hadis, serta menjaga kredibiliti dan integriti dalam masyarakat. Adab talibul hadis merujuk pada etika yang harus dipegang oleh seseorang pelajar hadis dalam mempelajari dan menyampaikan hadis dengan benar, seperti kesabaran dalam mempelajari hadis, tekun dan fokus dalam belajar, kerendahan hati dalam mengetahui banyak hadis, menjaga sanad hadis serta menghormati guru. Okey, rujukan pertama dalam tajuk Adab Talibul Hadis ialah yang pertama, menggunakan kitab Tadribur Rawi. Dalam kitab Tadribur Rawi mensyarahkan berkenaan adab talibul hadis ada 5. Yang pertama ialah hormat dan merendah diri. Pelajar hendaklah berurusan dengan perawi dengan hormat dan rendah diri tanpa melampaui batas atau sombong. Dan yang kedua, perhatian dan mendengar. Pelajar perlulah memberi perhatian terhadap apa yang diperkatakan oleh guru dan mendengar dengan teliti tanpa gangguan. Dan yang ketiga, ketepatan dan kefahaman, iaitu memastikan kefahamannya dengan betul tentang hadis dan juga mesti mengesahkan ketepatan, kesahihan perawi dan kesahihan sanadnya. Dan yang keempat, bersyukur, iaitu berterima kasih kepada perawi atas ucapan beliau atau ilmu yang diberikannya. Dan yang kelima, komunikasi yang baik. Pelajar perlulah mengekalkan hubungan yang baik dengan perawi bagi mendapat manfaat pembelajaran yang seterusnya. Adabul muhaddis pula ialah yang pertama, hormat dan merendah diri. Perawi mesti berurusan dengan pelajar dengan hormat dan rendah diri, menunjukkan perhargaannya atas ilmunya. Dan yang kedua, motivasi dan dorongan. Perawi hendaklah menggalakkan pelajar menyampaikan hadis dengan ilmu yang disampaikan serta menunjukkan penghargaan terhadap usahanya. Yang ketiga, membimbing dengan lemah lembut. Perawi hendaklah membimbing pelajar dengan lemah lembut dan mesra serta menunjukkan kepadanya cara-cara memperbaiki periwayatan hadis. Yang keempat, ketepatan dan kepastian. Perawi hendaklah mengesahkan ketepatan dan kesahihan riwayat tanpa menyinggung perasaan atau menghina perawi. Sebaliknya, dengan kebaikan dan bimbingan. Dan yang kelima, bersyukur, iaitu perawi menunjukkan rasa syukur dan terima kasih kepada pelajar atas perhatian dan ilmu yang disampaikan serta mengeratkan hubungan mereka. Sedikit nota ringkas daripada kitab Tadribur Rawi ialah adab-adab ini menyumbang kepada membina hubungan yang positif dan membuahkan hasil antara pelajar dan perawi yang menyumbang kepada pengumpulan hadis dan menyampaikannya dengan tepat dan yakin. Dalam kitab Fathul Mughis pula mensyarahkan berkenaan adab talibul hadis ialah yang pertama, ketepatan dan pengesahan, iaitu pelajar perlulah memastikan kesahihan riwayat dan hadis yang dirujuknya
untuk menyokong kesahihannya dan menyandarkan kepada sumber yang boleh dipercayai dan masyhur. Dan yang kedua, profesionalisme dan ketelusan. Pelajar hendaklah menyampaikan maklumat secara profesional dan jelas tanpa penyelewengan atau pemalsuan sambil mengekalkan kesahihan hadis. Yang ketiga, tanggungjawab, iaitu pelajar mesti bertanggungjawab atas hadis yang diperolehi dan bersedia untuk memberikan sokongan. Dan yang keempat, hormat dan penghargaan. Pelajar mesti menghargai hadis dan menunjukkan penghargaan atau mana-mana sudut pandangan yang berbeza. Dan yang kelima, penyelidikan saintifik. Pelajar mesti bergantung pada pendekatan penyelidikan saintifik yang tepat dan menggunakan sumber yang boleh dipercayai dan diluluskan dalam meneliti riwayat hadis. Adabul muhaddis pula ialah yang pertama, ketepatan dan pengesahan, iaitu perawi hendaklah memastikan kesahihan riwayat-riwayat dan hadis-hadis yang dipetik dalam konteks ini sambil mengesahkan bahawa ia bersesuaian dalam hukum Islam. Dan yang kedua, ketelusan dan bukan manipulasi, iaitu perawi tidak boleh memalsukan fakta atau memutarbalikkan hadis untuk disesuaikan dalam pandangan peribadinya. Dan yang ketiga, bersandar kepada sumber yang boleh dipercayai, iaitu sebaiknya perawi hadis bergantung pada sumber yang boleh dipercayai dan hadis yang masyhur. Yang keempat, hormat dan pertanyaan. Perawi harus berurusan dengan penuh hormat dengan pelajar dan bertanya kepada mereka tentang sebarang butiran atau pertanyaan yang mungkin penting. Dan yang kelima, sabar dan bertimbang rasa. Perawi hendaklah menangani perkara dengan bersabar dan bertimbang rasa serta mengemukakan penjelasan dan penceritaan dengan cara yang munasabah dan logik. Nota ringkas dalam Fathul Mughis ialah kesusastraan ini membantu pelajar menjalankan penyelidikan yang berkesan dan boleh dipercayai dan menyumbang untuk mengemukakan hujah, bukti yang boleh dipercayai. Perawi juga dapat menyumbang kepada pemahaman yang lebih baik tentang isu syariah dan undang-undang. Kitab seterusnya adalah kitab yang ketiga, iaitu Tuhfatul Fikri. Tuhfatul Fikri dalam mensyarahkan adab talibul hadis ialah yang pertama, penghormatan dan penghayatan, iaitu pelajar hadis hendaklah menghormati pandangan orang lain dan menghargai perbezaan pendapat tanpa perlu merendah-rendahkan hadis yang lain. Yang kedua, mendengar dan memahami. Pelajar mesti menjadi pendengar yang baik, mendengar secara terbuka pandangan orang lain dan cuba memahami dengan mendalam apa yang mereka perkatakan. Yang ketiga, mengakui kesilapan, iaitu jika kesilapan didedahkan pada pendapat pelajar, dia mesti bersedia untuk mengakuinya secara terus terang dan tanpa rasa malu. Yang keempat, perbincangan yang membina, iaitu pelajar mesti mengambil bahagian dalam perbincangan dengan cara yang membina dan berpengaruh serta mengemukakan hujah. Yang kelima, mengekalkan dialog mesra, iaitu pelajar mesti mengekalkan persekitaran yang mesra dan berbual tanpa terlibat dalam pertengkaran atau perselisihan peribadi. Adabul muhaddis ialah yang pertama, hormat dan toleransi, iaitu perawi mesti menghormati pandangan orang lain dan menunjukkan toleransi terhadap pendapat yang berbeza. Dan yang kedua, mendengar secara aktif. Perawi hendaklah bersedia untuk mendengar secara aktif pandangan orang lain tanpa mengganggu atau mengemukakan pra-penghakiman. Yang ketiga, jawab dengan sopan. Semasa perbincangan atau dialog, perawi hendaklah menjawab dengan sopan dan hormat serta mengemukakan pandangannya dengan sopan dan bertimbang rasa. Yang keempat, pembelajaran dan penambahbaikan. Perawi mesti bersedia untuk belajar daripada pendapat dan perbincangan orang lain dan berusaha untuk memperbaiki dan mengembangkan pemikirannya.
Dan yang kelima, menghargai kepelbagaian. Perawi harus menghargai perbezaan pendapat dan pemikiran dan melihat nilai kepelbagaian dalam memperkaya dialog dan meluaskan daya pemikirannya. Nota ringkas dalam Tuhfatul Fikri mensyarahkan adab talibul hadis wal adab muhaddis ialah kesetaraan ini menyumbang kepada mewujudkan persekitaran saintifik dan budaya yang terbuka yang membolehkan pertukaran pendapat dan idea secara bebas dan hormat. Etika ini mencerminkan penghormatan penutur terhadap pendapat yang berbeza dan menggalakkan persekitaran saling menghormati dan pertukaran pendapat dengan cara yang berguna. Kitab yang keempat ialah saya menggunakan kitab tafsir mustalah hadis. Mensyarahkan adab talibul hadis ialah yang pertama, sentiasa meminta taufik, arahan, kemudahan dan pertolongan Allah Ta'ala dalam hal hafalan hadis dan pemahamannya. Dan yang kedua, selalu memperhatikan hadis secara komprehensif dan mengerahkan seluruh upaya untuk meraihnya. Yang ketiga, memulai dengan mendengar dari para guru yang paling utama di negerinya, baik dalam hal sanad, ilmu maupun agamanya. Dan yang keempat, memulakan gurunya dan orang-orang yang mendengarkannya serta sentiasa menghormatinya. Dan yang kelima, berusaha memahami hadis yang telah ditulis. Oleh kerana itu, ia harus rela melelahkan dirinya tanpa mengenal waktu. Adabul muhaddis pula ialah yang pertama, meluruskan niat dan ikhlas, iaitu dengan membersihkan hati dari motif keduniawian seperti mencari kedudukan dan populariti. Yang kedua, memberi perhatian yang amat besar terhadap penyebar luasan hadis dan menyampaikan sunnah Rasulullah SAW dalam rangka meraih pahala yang melimpah. Yang ketiga, tiada berbicara hadis di depan orang yang lebih utama daripada dirinya, baik dari sisi usia maupun ilmunya. Dan yang keempat, hendaklah seorang muhaddis membentuk majlis untuk mengkaji hadis jika memang memiliki kelayakan untuk mengajarkan hadis. Kesimpulan, akhir sekali, konsep ini sangat penting dalam melestarikan warisan keilmuan Islam, termasuk dalam menjaga keaslian dan kesahihan hadis yang disampaikan kepada masyarakat. Oleh kerana itu, para ahli hadis dan pelajar hadis harus memahami dan mengamalkan adab muhaddis dan adab talibul hadis secara baik agar dapat melaksanakan tugas mereka dengan baik dan dapat dihormati dalam masyarakat.